Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror untuk meneruskan mendengar kisah-kisah seram. Terima kasih kerana memilih channel Mistik Horror untuk anda mendengar kisah-kisah seram. Dan terima kasih di atas sokongan anda. Terima kasih banyak-banyak di atas subscriber anda. Terima kasih di atas apa yang anda dah buat pada channel Mistik Horror. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sudi mendengar. Dan terima kasih ada yang bagi feedback dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada malam ini ada satu kisah yang aku nak sampaikan. Dan kisah ini amat menarik. Tapi sebelum tu saya nak beritahu sekali lagi, channel Mistik Horror sedang dalam on the way lah nak capai target 1000 subscriber. Jadi saya harap anda semua yang baru dengar channel ni ataupun yang baru tengok channel ni, tolonglah like, share dan subscribe. Tapi sebelum kita mula penceritaan kita, kita layan di intro dulu. Okey, kisah kita pada malam ini ditulis oleh Lin daripada Fiction Sasha. Tajuk dia Hospital. Saya dulu praktikal dekat satu hospital ni. Memandangkan saya ambil kos kejuruteraan mekanikal. Jadi saya diletakkan di bawah seliaan bahagian facility dan maintenance. Mostly bawah maintenance lift, aircon, HVAC, firefighting, ambulance dan sebagainya. Mula-mula saya masuk hospital ni, saya rasa awkward sebab department mechanical ni mostly lelaki. Supervisor saya dekat situ pula head facility, tapi pada masa yang sama jurutera mechanical dekat situ. Jadi hari-harilah dia akan susun saya untuk ikut mana-mana grup untuk follow sekali buat kerja. Sebenarnya saya rasa seronok lah praktikal dekat hospital, sebab saya boleh masuk semua tempat dekat hospital yang kita tak boleh masuk sebagai orang biasa. Okay, pada awal-awal praktikal everything smooth. Tapi macam biasalah, dah nama pun dekat hospital, tak sah kalau tak ada terselit elemen-elemen seram. Jadi ini adalah beberapa bahagian dekat hospital yang saya diganggu. Okay, bahagian pertama, bilik meeting. Awal-awal masuk dekat situ, saya tak ada tempat ataupun meja. Memandangkan sebelum ni tak pernah ada lagi student perempuan. Sebelum ni student lelaki je yang join technician lepak-lepak dekat bilik. Jadi supervisor saya minta saya duduk dekat bilik mesyuarat, sementara dia orang sediakan tempat untuk saya. Saya masih ingat lagi, masa tu dalam bulan puasa. Tapi yang part ni saya pelik, sebab orang kata bulan puasa hantu atau setan diikat. Mungkin ada lagi kod yang saya tak tahu. Masa mula-mula nak masuk bilik tu, dekat belakang saya galas beg laptop. Tangan ni pula penuh dengan file logbook. Jadi saya tolak je pintu guna badan. Bila dah masuk, pintu laju je nak tutup. Saya dah ready telinga nak dengar bunyi dong. Tapi tak ada bunyi dong pun. Seolah-olah macam pintu tiba-tiba ditahan. Sepatutnya pintu tu tertutup sendiri. Dan tak lama lepas tu baru dong. Yang ni saya terkejut sebab saya tak ready. Tapi saya buat tak tahu je lah, sebab saya tak fikir apa-apalah. Maklumlah, bulan puasa, waktu lunch, saya duduk je dalam bilik meeting tu sambil tengok YouTube. Maklum lah, internet tengah laju. Waktu saya tengah syok duk layar YouTube, tiba-tiba saya rasa macam ada angin tiup kuat. Saya terus pusing, pelik. Pintu tutup, bilik tu pula bilik aircon. Jadi datang daripada mana angin? Jadi saya buat tak tahu je lah. Saya sambung balik tengok YouTube. Lepas tu saya rasa lagi, tapi saya masih buat tak tahu juga. Saya masih ingat ini bulan puasa. Saya tak fikir apa-apa langsung. Hantu ke setan ke iblis jin, saya memang tak fikir apa. Tapi bila saya amati balik, sekali dengar macam ada orang tengah menengus dekat sebelah kanan, bersambung dengan macam bunyi orang bernafas, terus meremang bulu tengkuk. Jadi saya pun pusing slow-slow. Terkejut saya nampak kelibat hitam lalu depan mata saya. Nak kata jauh, tak adalah jauh, tapi boleh nampaklah dilintas.
Nak kata bayang macam 3D, dia look sinar. Tak, saya nak explain pun tak reti. Saya jadi kaku bila saya nampak kelibat hitam tersebut. Dia lintas saya dan tembus dinding. Tapi sekejap je lah, sampailah benda tu slow-slow masuk bawah meja dan menghilang. Disebabkan dah rasa takut sangat, saya terus pergi keluar. Saya pergi duduk kat surau sampailah waktu zuhur. Mungkin dia pun bosan juga kot nak join tengok movie sekali kan. Baik, ini adalah tempat kedua yang saya pergi dalam hospital yang saya diganggu, iaitu pantry. Adalah sekali tu saya lalu dekat depan pantry, tapi dalam pantry ni gelap. Masa tu tengah rembang ataupun tengah hari. Bila lalu je, saya nampak ada makcik cleaner duduk atas meja sambil goyang-goyang kaki dan gelap, sambil nyanyi-nyanyi. Nak kata nyanyi, bukan menyanyi, dia lebih kepada humming. Dia macam macam tu. Jantung saya tiba-tiba berdegup laju. Tapi bila fikir, alah, makcik cleaner je pun, ayat penyegar hati untuk kembali cool kononnya. Sampai je dekat pintu office, sekali jumpa makcik cleaner tadi, baru nak sampai masuk kerja. Aisy, mengusik betul. Last pi bilik SB, acah-acah nak tanya soalan sebab tak berani nak balik bilik meeting sorang-sorang. Baik, ini adalah tempat yang ketiga saya kena ganggu. Lift motor room. Lift motor room ni banyak juga tempat saya pergi. Dalam bangunan hospital, bangunan human resource, bangunan quarters dan sebagainya. Dalam banyak-banyak lift motor room yang saya masuk, adalah 2-3 yang sedikit keras. First kali saya ingat saya lah lift motor room bahagian neurologi. SB saya cakap tu tempat pesakit-pesakit kanser diletakkan. Nak naik ke lift motor room bangunan ni, kena naik monkey ladder yang tinggi. Masa tu saya dengan SV saya saja. Dia nak tunjukkan kawasan-kawasan yang perlu saya belajar. SB saya suruh saya naik dulu, just in case kalau tergelincir atau apa-apa berlaku, saya naik. Dalam separuh naik, saya tengok ke bawah, tengok supervisor saya follow tak, sebab tengok keadaan dekat atas yang agak gelap. Supervisor cakap naik sampai atas, baru dia naik. Dekat-dekat nak sampai, saya rasa macam kaki kena tarik. Tapi bila tengok, tak ada apa-apa pun. Saya teruskan naik. Tapi saya rasa berat sangat, sampai hilang imangan. Saya nyari-nyari nak terjatuh. Nasib kepala dan tangan dah sampai lubang lift motor room tu. Ada tempat berpaut. Bila dah sampai tu, kaki menggeletar macam apa lagi dah. Dah sampai satu hal lagi, nak tunggu supervisor pula naik. Dah lah gelap, kerik-kerik waktu tu. Bertambah menakutkan bila lift bergerak. Boleh dengar bunyi rod lift tu berpusing dekat puli. Bila supervisor dah sampai, dia pun startlah cerita tentang sistem lift ni. Tiba-tiba dia cakap, lain kali sambung. Padahal baru je dia naik atas. Saya pun ikutkan je lah. Masa nak turun, sekali lagi terjadi macam nak naik tadi. Kemudian lift motor room yang bagi saya agak keras tu, dekat kuartus hospital masa tu, supervisor nak tunjukkan saya lift jenis lain. Sebab katanya lain jenama ada beza sikit daripada segi operation dia. Masa tu dia nak tunjukkan dekat saya lift jenis Toshiba kalau tak salah. Kali ni naik tak gunakan monkey ladder, cuma naik lift sampai level atas sekali. Kemudian naik tangga macam nak pergi rooftop. Sampai dekat atas, saya rasa lega sebab cerah daripada cahaya-cahaya luar. Sebab ada macam jendela mati dekat situ. Tengah syok-syok dengan supervisor tu explain, sekali saya nampak macam bayang putih, bentuk macam orang, cumanya dia tak ada jisim. Boleh bayang tak macam mana? Time tu jugalah tiba-tiba meremang. Dekat situ tak salah saya ada dua lift. Kiranya ada 2 motor lah. Benda tu duk pusing-pusing dekat salah satu motor tu. Tiba-tiba dia terjun melalui lubang yang hubungkan lift dengan rod puli, ala tali yang pegang lift tu. Terus saya dari tengah tulis apa yang supervisor cakap, tak boleh nak menulis sebab tangan dah menggeletar habis. Nak ambil gambar pun dah terketak-ketak. Gambar semua dah jadi macam orang Pakistan yang ambil. Bila supervisor perasan saya macam dah tak selesa dekat atas tu, terus dia ajak turun. Tengah jalan, on the way nak balik office kat dalam hospital, baru dia start cerita.
Dah banyak kali dah orang-orang yang duduk quarters tu buat bacaan Yasin dekat situ. Tapi masih ada penduduk yang duduk dekat level paling atas, bawah lift motorroom, yang selalu diganggu. Baik, ini adalah tempat yang keempat dekat hospital yang saya sering diganggu. Asset clean up. Waktu ni saya ditugaskan follow abang-abang technician buat asset clean up, check aset-aset hospital. Time ni yang paling best. Semua bilik, bilik doktor, bilik bedah, bilik bersalin, pendek kata semua bilik lah senang cerita boleh masuk. Abang-abang technician pun memang seronok sebab time ni lah boleh masuk college jururawat nak usah-usah awareness. Baik-baik, cerita pasal nurse ni. Ada satu hari tu saya dengan seorang abang technician ni kena check aset dekat bangunan college jururawat. Masa check kelas-kelas tak ada yang pelik. Tapi bila check dekat dewan kuliah, tapi time tu tak ada kuliah dah, time ni dah rasa pelik. Bila masuk-masuk gelap aja. Abang technician pun buka lampu nak check semua aset yang ada dalam tu. Tiba-tiba rasa macam ada orang ramai dalam tu. Sampai ke tahap rasa dah tak boleh nak bernafas. Macam ada dekat dewan yang buat jualan murah tu, yang ada ramai orang. Dekat shopping mall tu, sesak macam tu lah rasa. Lah saya cakap dekat abang technician tu, saya tunggu dekat luar. Nasiblah aset tu cuma aircon dan PA system aja. Taklah banyak abang tu nak check seorang. Masa tugasan ni juga, ada satu bilik tu saya masuk. Saya tak ingat bilik apa, tapi bilik ni macam ada organ-organ. Saya tak tahulah organ betul ataupun yang dah diawet, ataupun organ artificial untuk tujuan pembelajaran. Tapi sebenarnya bilik ni agak scary lah. Ada macam-macam patung, iaitu patung-patung anatomi yang berurat-urat. Saya tak tahulah nak describe. Masa ni nak check aset aircon tak salah saya. Masa lalu depan patung-patung tu nak pergi ke aircon, saya rasalah macam mata-mata patung tu, patung-patung anatomi tu, dia punya mata tu, saya rasa macam mata dia duk ikut pergerakan kami. Tapi saya buat warning je lah. Tu pun sebab ada abang technician tu. Bila sampai dekat aircon, abang technician yang bergabung dengan saya panjat nak tengok nombor aset dekat aircon tu. Saya tunggu bawah sambil tunggu abang technician bagi tahu nombor aset untuk saya catat. Masa tengah tunggu tu, daripada aircon mata saya nampak macam ada benda yang bergerak-gerak. Tapi bila pusing, semua statik je. Tapi bila tengok dengan aircon mata, nampak lagi benda tu duk bergerak-gerak. Jadi saya suruhlah abang tu cepat sikit. Baru je dia nak turun, sekali ada benda apa tak jatuh dekat belakang. Terus abang tu daripada acah-acah sopan-sopan nak turun, terus terjun dan keluar daripada bilik tu. Lepas tu pula dewan bersalin. Dalam bilik bersalin ni, setiap pesakit diasingkan dengan tirai je. Tak ada pintu lah, senang cerita. Jadi masa ni abang technician suruh saya je masuk setiap bilik sebab dia risau pesakit-pesakit tak selesa kalau dia yang masuk check aset. Maklumlah, faham je lah, dewan bersalin kan, takkan lelaki nak masuk kot. Jadi saya pun masuklah setiap satu bilik tu, check satu persatu aset yang ada. Sampailah ke satu bilik ni yang baru saya nak masuk. Saya nampak nurse keluar. Dia tolak troli penuh dengan darah yang fresh. Bau darah tu, aduh, saya tak tahu nak explain. Bila dah ada darah ni, faham je lah, dia adalah makanan benda-benda halus ni. Adalah yang bertengek. Terus saya jatuh terduduk dekat situ. Nurse-nurse yang ada dekat situ terus datang pegang saya. Ada yang pergi panggil abang technician yang tengah tunggu dekat kaunter luar. Elok-elok lah abang technician tu masuk nak pergi tengok saya. Dia berselisih lagi dengan nurse yang bawa troli darah tadi. Dia pun sekali terduduk. Jadi saya pun pelik lah, sama ada dia terduduk sebab tak pernah tengok darah atau tertengok benda lain. Lepas tu terus kami balik office, sambung check aset esok dia pula. Keesokan dia pula kami pergi ke jabatan ginekologi kalau tak salah. Masa masuk bilik ni, seorang doktor tengah operate seorang baby ni. Selalunya saya bayangkan operation ni melibatkan doktor yang ramai. Tapi yang ni seorang je doktor yang buat operation tu. Kesiannya tengok baby tu tengah concentrate tengok, sekali nampak macam ada bayang dekat sebelah. Macam setia saja tunggu doktor and the baby tu. Sebabkan takut, saya acak-acak fokus nak buat kerja. Tempat kelima, tempat yang saya diganggu dekat hospital waktu praktikal, bilik frozen aka bilik mayat. Tapi masa ni saya cuma ronda-ronda hospital dengan supervisor. Sebab supervisor nak tunjukkan dekat saya sistem water sprinkler dekat dalam kawasan hospital.
Masa tu hospital pun nampak busy sebab kononnya minggu tu ada orang kenamaan nak visit hospital tu. Semua kerja-kerja pembersihan terus dijalankan. Tengah ronda-ronda tu tiba-tiba saya rasa seram sejuk. Lepas tu supervisor suruh ke tepi. Saya pusing belakang, tengok ada staf hospital tengah tolak keranda besi yang selalu ada dekat hospital tu. Jantung saya tiba-tiba berdegup laju, padahal tak ada apa-apa pun. Tak tahulah kenapa. Jadi lepas tu saya berjalan macam biasa. Dan sekali lagi ada beberapa keranda yang ditolak. Rupa-rupanya dia orang tengah kosongkan beberapa peti untuk dihaskan kepada mangsa-mangsa MH370 sekiranya betul pesawat tersebut ditimpa kemalangan dan ada kemalangan jiwa. Masa tu tengah heboh kehilangan MH370 dan sebab hospital yang saya dapat ni antara yang terbesar, sebab itulah bilik mayat banyak yang telah ditempah. Dan keenam, ambulans. Kisah pasal ambulans pula. Masa ni supervisor bawa saya pergi cek semua ambulans yang ada dekat hospital untuk kenal pasti yang mana dah boleh dikategorikan sebagai BER, Beyond Economic Repair. Jadi setiap kali cek satu-satu ambulans ni boleh rasa bahan-bahan pelik. Maklumlah ambulans tu bekas darah, macam-macam jenis pesakit dah naik, dah berapa orang dah meninggal dalam tu lagi. Tapi disebabkan pada waktu tu masih siang, taklah rasa takut sangat. Sampailah dekat satu ambulans ni, nampak ada kemunculan dia yang agak old school. Masa saya nak masuk dekat seat driver nak cek stiker bila last service, saya macam ditolak. Saya mula ingatkan khayalan saja, tapi bila try sekali lagi masih macam tu. Last sekali saya hold dulu yang sebiji tu. Sebenarnya ada banyak lagi yang saya nak cerita. Contohnya macam dekat wad khas untuk mangsa melecur kebakaran, tapi tak ingat nama saintifik dia. Tempat hemodialisis, kantin hospital, VIE tank. Ni tank untuk supply oksigen. Dah banyak lagi, tapi cukuplah buat masa ni ya. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Okey, cerita ni ditulis oleh Lin. Kisah berkenaan pengalaman beliau praktikal dekat satu hospital dan beliau diganggu. Dia ni technician, dia kena check setiap tempat dekat hospital. Jadi setiap tempat yang dia pergi visit dengan supervisor dia ni, dekat situlah dia kena ganggu. Itulah dia cerita dia. Seram jugalah bila sebut pasal hospital ni. Maklumlah, tempat orang meninggal, tempat orang sakit dan tempat orang bersalin. Banyak darah tumpah kat situ. Jadi menyebabkan benda-benda makhluk alam sebelah ni memang sukalah bertengik kat situ. Okey, terima kasih kepada anda yang sedia mendengar pada kisah pada malam ini. Terima kasih. Kisah pada malam ini satu saja, tapi dia ada banyak lah poin-poin tempat dia melawat tu lah. Tu yang best. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang dah bagi sokongan kepada channel Misteri Horror. Terima kasih daripada channel terima kasih kepada anda semua yang support channel Misteri Horror daripada 0 subscriber sampailah 940 subscriber, dah menghampiri 1000 subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya doakan semoga anda dimurahkan rezeki dan diberikan kekuatan untuk mengharungi bulan puasa. Sedar tak sedar dah 11 hari dah puasa. Jadi oleh itu marilah kita tingkatkan amalan kita untuk kita, orang kata apa, sebelum Ramadan meninggalkan kita, masih ada lagi baki yang tersisa ini. Jom kita sama-sama tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan juga kita menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah cerita yang saya ceritakan ini sebagai satu, orang kata apa, halua telinga ataupun bedtime story lah. Yang mana yang baik kita ambil jadi pengajaran, yang mana tak elok kita jadikan sebagai pengajaran. Okey, itu sajalah kisah untuk malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.